Hai, Assalamualaikum. Okey, pada malam ini kita akan masuk bab 10 tingkatan 4 KSSM, iaitu Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Kenapa bab ini masuk dalam subjek matematik? Untuk pengetahuan umum para pelajar. Okey, lepas SPM, kamu akan membuat pengurusan kewangan peribadi kamu sendiri untuk mengawal perbelanjaan kamu di IPTA. Ini ialah asas sahaja untuk semua para pelajar di tingkatan 4 dan 5 untuk mengatur mereka punya perbelanjaan. Okey. Bahagian yang pertama, kita akan menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkesan. Okey, perancangan dan pengurusan kewangan yang berkesan adalah sangat penting bagi menjamin kualiti hidup yang lebih baik. Okey, apa itu proses pengurusan kewangan? Okey, kalau kamu sudah start lihat video ini, kita perlu berfikir juga, kamu perlu bermain dengan minda. Apa itu proses kewangan yang kamu sudah tahu, yang kamu adapt dalam kamu punya kehidupan seharian? Okey, secara umumnya, pengurusan kewangan merupakan sesuatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan, dan perlaburan. Dalam proses pengurusan kewangan ni, kamu perlu mengikuti 5 proses pengurusan kewangan. Apa itu 5 proses? Okey. Yang pertama, kita perlu menetapkan maklumat kewangan. Pelajar perlu ada maklumat kewangan bagi menghasilkan pengurusan kewangan yang berkesan. Okey, kalau kita tiada maklumat, macam mana kita mau teruskan kehidupan kita pada masa hadapan? Okey, yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Pelajar perlu tahu menilai kedudukan kewangan terkini, iaitu maksudnya sekarang kamu ada duit berapa dalam dompet. Lepas tu, masa depan kamu kena simpan berapa. Kamu perlu tahu nilai kedudukan kewangan kamu. Yang ketiga, pelajar perlu mewujudkan pelan kewangan. Kenapa kita perlu mewujudkan pelan kewangan? Kalau kita tiada rancangan untuk masa hadapan, macam mana kita mau setkan target dalam kita punya kejayaan? Okey? Yang keempat, pelajar perlu melaksanakan pelan kewangan. Bila kita sudah planning, kita perlu laksanakan untuk mengetahui sama ada kita punya plan tu menjadi ataupun tidak. Ini step yang terakhir. Bila kita sudah laksanakan kita punya rancangan, kita perlu kaji semula sama ada kita punya rancangan tu berkesan, dan kita perlu tahu apa kita punya kemajuan dalam melaksanakan rancangan tersebut. Okey? Boleh faham? Okey, next. Kita pergi step yang pertama, iaitu menetapkan maklumat kewangan. Dalam menetapkan maklumat kewangan, pelajar perlu mengikut keutamaan dan spesifik. Macam mana kita mau tahu keutamaan dan spesifik? Contoh yang teacher bagi kamu. Okey? Adam ingin menyimpan 15,000 dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Okey. Di sini Adam dia bagi keutamaan 15,000 mesti ada dalam bank. Lepas tu dia bagi spesifik lagi, sebelum kahwin dia mesti ada 15,000 dalam bank. Okey? So, itu ialah keutamaan dan secara spesifiknya. Okey. Kamu sudah lihat contoh ni, dia ada mention dalam tempoh masa 3 tahun. So, dalam menetapkan maklumat kewangan, kamu akan pelajari
Apa itu jangka masa maklumat kewangan? Jangka masa maklumat kewangan ni kita ada 3 jenis, iaitu jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Tapi di dalam bab ini kita akan pelajari jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey? Okey, next. Maklumat kewangan jangka masa pendek. Apa maksud kita kena capai maklumat kewangan dalam jangka masa pendek? Yang pertama, kamu punya maklumat tu mesti kurang daripada 1 tahun. Maksudnya, kita mau kumpul duit RM20 tidak lebih daripada setahun. Itu jangka masa pendek. Yang kedua, dia tidak melibatkan jumlah wang yang besar. Contoh, kamu mau beli telefon Oppo yang harga RM800. So, dalam masa setahun, kita mesti kumpul duit tu RM800. Dia punya nilai tidak terlalu besar. Okey? Itulah dia. Contohnya ialah pembelian komputer riba, kerusi, sofa dan telefon bimbit. Okey. Seterusnya, maklumat kewangan jangka masa panjang. Maklumat kewangan jangka masa panjang ni, pelajar dia punya masa tu lebih daripada 5 tahun. Maksudnya, kita mau simpan duit di jangka masa yang panjang. Maksudnya, tempoh yang panjang, bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi 5 tahun ke atas. Selalunya, orang yang menggunakan jangka masa panjang ni, dia melibatkan jumlah amount yang besar. Okey, contoh jumlah amount yang besar, simpanan persaraan. Simpanan persaraan ni, dengan kata nama lainnya ialah KWSP. Itu simpanan persaraan. Pendidikan kamu. Okey. Cuba kamu tanya ibu bapa kamu. Bilang, ibu, ada buat tabung pendidikan kah untuk kakak? Of course, ibu bapa kamu ada buatkan kamu tabung pendidikan untuk kamu. Iaitu mereka akan bukakan SSPNI ataupun tabung haji. Seperti itu. Okey? Seterusnya, apa maklumat kewangan jangka sederhana? Jangka sederhana ni, teacher just explain maksud sahajalah ya. Okay. Jangka masa sederhana ni, dia mesti lebih daripada 1 tahun hingga 5 tahun. Tidak lebih daripada 5 tahun. Biasanya, dia melibatkan jumlah amount yang sederhana. Contoh, sederhana apa ya? Contoh yang sederhana macam kita buat percutian. Macam kamu punya family buat hari keluarga ke, ataupun percutian dengan keluarga di Kota Kinabalu ke. Contoh sahaja. Okey? Okey. Next. Dalam proses menetapkan maklumat kewangan ni, kamu perlu ada tempoh masa. Dalam menetapkan maklumat kewangan, kita perlu ada tempoh masa. Kenapa kita perlu ada tempoh masa? Mesti kita perlu ada tempoh masa sebab, okey, contoh kamu beli MacBook. MacBook kamu beli untuk apa? Untuk sambung belajar. Bila kamu akan sambung belajar? Yang itu kamu kena tahu, ambil tahu tempoh masa kamu tu bila. Sampai bila kamu mau MacBook tu mesti ada pada kamu pada masa bila. Tempoh masa tu dia itu yang maksudnya tempoh masa. Okey? Dan yang kedua, dalam proses yang pertama ni, pelajar perlu tahu apa itu keperluan dan kehendak. Di mana untuk menetapkan maklumat kewangan ni, kita perlu beri keutamaan kepada keperluan daripada kehendak. Okey, apa keperluan? Apa itu keperluan? Apa itu kehendak? Okey, keperluan ialah contoh. Untuk mendapatkan matematik A+, kamu perlu beli apa untuk memajukan kamu punya diri? Buku rujukan. Itu ialah kamu punya keperluan. Pelajar mesti ada buku rujukan untuk memperbaiki kamu punya kelemahan. Okey? Okey, apa itu kehendak? Kehendak ni,
Contoh, kawan ada iPhone 12. Kamu tahu kamu tidak mampu, tapi kamu paksa juga kamu punya ibu bapa untuk beli iPhone 12. Okay, kawan guna kasut Converse, kamu pun mau guna kasut Converse. Itu ialah kehendak. Kita mahu hidup dalam kemewahan. Okay? Okay, next. Dalam proses yang pertama ni, menetapkan maklumat kewangan, kamu akan pelajari maklumat kewangan SMART. Maksudnya, SMART ni dapat membantu individu supaya dapat mencapai maklumat kewangan yang dikehendaki. Okey, apa itu SMART? S for specific, iaitu khusus. M untuk measurable, yang boleh diukur. A pula untuk attainable, boleh dicapai. R untuk realistic, yang mesti bersifat realistik. Dan T ialah time bound, iaitu tempoh masa. Kamu perlu ingat SMART ni untuk kita punya subtopik pada malam ini. Okey, macam mana kita menggunakan penggunaan SMART tu? Kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, Encik Yusuf akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Encik Yusuf perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak 2,500 sebulan untuk mencapai maklumat kewangan beliau. Adakah maklumat kewangan Encik Yusuf memenuhi pendekatan SMART? Okey, penyelesaiannya, maksudnya cara menjawab menggunakan pendekatan SMART. Yang pertama, S, iaitu spesifikan, maksudnya khusus. Adakah maklumat Encik Yusuf khusus? Yes, khusus. Kenapa khusus? Sebab dia sudah bagi tahu, Encik Yusuf sudah bagi tahu dia mau sambut hari keluarga di Port Dickson. So, dalam hal ini dia bukan mau bercuti saja, tetapi bukan sekadar ingin pergi bercuti, tetapi beliau sudah menetapkan lokasi di mana dia akan bercuti. Okey, lepas S ialah M. Okey, M pula yang boleh diukur. Dia punya maklumat tu boleh diukur ke tidak? Yes, boleh diukur. Maklumat Encik Yusuf boleh diukur. Encik Yusuf, dia tahu perbelanjaan apabila bercuti di Port Dickson dia akan menanggung sebanyak 1,500. So dia memerlukan duit 1,500 untuk menanggung segala perbelanjaan percutian di Port Dickson. Okey, yang seterusnya. Adakah maklumat Encik Yusuf boleh dicapai? Yes. Maklumat Encik Yusuf boleh dicapai dengan menyimpan 250 dalam masa 6 bulan. Okey, begini cara jawabnya. Kamu kena kata ya, bagi alasan. Kenapa kamu kata ya? Encik Yusuf menyimpan 250 dalam masa 6 bulan dengan gaji 2,500 sebulan. So, 250 dalam 6 bulan, dia akan dapat 1,500. So, 250 tu bersamaan 10% daripada gaji bulanan. Okey, selepas SMART, realistik. Adakah maklumat Encik Yusuf tu realistik? Maklumat Encik Yusuf sangat realistik. Encik Yusuf mahu sambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa tempoh 6 bulan sangat relevan. Kenapa kita kata sangat relevan? Dia akan menyimpan 250 untuk mencapai tujuan tersebut. Okey, yang last kali. Adakah Encik Yusuf mempunyai tempoh masa bagi melaksanakan maklumat kewangannya? Yes, dia mempunyai tempoh masa untuk mengumpul
Bajet perbelanjaan di sana. 6 bulan tempoh masa untuk mengumpul sebanyak 1,500. Okey? Okey, setakat ini sahaja pada malam ini. So, teacher akan bagi kuis pada malam ini untuk sesi subtopik ini. Sekian, terima kasih.